Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih Muhammad Tuk Sri Syed Ahmad Qasim, Tan Sri Speaker, Yang Hormat Menteri, Timbalan Menteri, hadirin dan hadirat sekalian. Kita ringkas ni. Bila kita baca Al-Quran pada bulan Ramadan, kita akan lihat banyak perkara yang diceritakan oleh Al-Quran. Al-Quran, penceritaan dia tak meleret, dia tak pergi detail yang tidak diperlukan. Al-Quran akan pergi kepada sesuatu asas-asas yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Kita lalui banyak ayat, antaranya tentang siasah. Saya kita duduk dalam parlimen ini, saya sebut sikit. Allah sebut dalam Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idhukum bih innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Okey, nanti saya akan syarah. Allah kata ini keseluruhan, ini paksi kepada ayat siasah ataupun politik dalam Islam. Allah kata innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya kamu berikan amanah kepada ahlinya, yakni berikan jawatan kepada yang layak. Satu. Kemudian wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Baru Allah bagi arahan orang yang dapat jawatan ni, apabila kamu berhukum di kalangan manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idhukum bih. Allah memberi kurnia sebesar-besarnya menasihati kamu, dan Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha melihat, mendengar lagi Maha melihat. Barulah Allah kata ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taat Allah, taat Rasul dan ulil amri di kalangan kamu. Hatta ulil amri Allah tak ulang perkataan dan taat. Taat ulil amri cukup dengan perkataan yang pertama tadi, taat Allah, taat Rasul, tapi tak ada wa atti'ul ulil amri la, tapi wa ulil amri minkum, tetapi ulil amri di kalangan kamu. Maksud taat ulil amri ada kaitan dengan taat Allah dan Rasul. Tapi sebelum Allah nak cerita taat pemerintah, Allah telah menceritakan tentang pilih dulu pemerintah. Jadi saya nak sebut tentang dasar ini, yang mengandungi bukan saja soal pemerintah, tapi soal pentadbiran, pejabat dan semua seumpamanya. Apa Allah kata? Pertama Allah kata, Allah suruh berikan amanah kepada yang ahlinya, yang layak. Tapi Allah tak describe siapakah yang layak. Siapakah yang layak? Quran tak bagi tahu ciri 1, 2, 3. Quran tidak pernah, ini idea kepimpinan mullah ataupun negara yang dipimpin oleh golongan agama, tidak ada dalam idea dalam Quran. Quran kata yang layak. Quran tak kata mesti ustaz, mesti ayatullah macam di Iran, atau mesti syekh, mesti tak, yang layak. Tapi keseluruhan konsep yang layak, Quran, Allah sebut dalam ayat yang lain ketika menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam. Allah kata inna khaira man, Allah rakam perkataan wanita yang menasihati bapaknya supaya terima Nabi Musa, inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya sebaik-baik orang untuk engkau ambil bertugas mesti ada dua. Satu al-qawi, orang yang kuat. Yang kedua amin, al-amin, iaitu orang yang amanah. Mesti qawiyun, amin, mesti kuat dan amanah. Kuat dalam erti kata mampu untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan jawatan. Dia tak kata mesti ustaz. Sebab tu idea setengah kumpulan dalam dunia ini, ISIS dan seumpamanya, untuk mewujudkan negara mullah ataupun republik Islam di mana saja, untuk mewujudkan negara yang dipimpin oleh golongan kelompok mullah ataupun kelompok agama, adalah idea yang tidak berasas
dengan asas yang kukuh. Kerana asas idea politik dalam Islam, dia hendaklah melantik orang yang kuat dan amanah. Kuat itu merujuk kepada skill, merujuk kepada kemampuan berkaitan dengan jawatan yang hendak diberi kepada dia. Amanah berarti maksud orang yang dipercayai, yang takutkan Allah, yang tidak akan menyeleweng. Sebab itu Nabi SAW, saya cakap tajuk ni lama daripada dulu, saya ulanglah di parlimen ni. Nabi SAW, dia ada sahabat yang dia sayang, iaitu Abu Dhar. Nabi sayang ke Abu Dhar. Nabi kata, Abu Dhar, ahli langit kenal dia. Betapa salihnya Abu Dhar. Tapi apabila Abu Dhar minta jawatan daripada Nabi, Nabi kata, ya Abu Dhar. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Abu Dhar, innaka dha'if. Wa innaha amanah. Wa innaha yawmal qiyamah khizyun wa nadamah. Illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi ma alaihi wa ma fiha. Wahai Abu Dhar, sesungguhnya engkau itu dhaif. Sedangkan dia jawatan ini adalah amanah. Dan ia pada hari kiamat merupakan kerugian dan penyesalan, melainkan orang yang mengambilnya dan menunaikan haknya. Abu Dhar adalah satu orang yang saleh. Kalau nak kira label ustaz, lebih daripada ustaz lah. Nak ke syekh, lebih daripada syekh. Tapi Nabi kata, innaka dha'if. You are weak. Awak lemah. Kerana bukan kerana lemah iman, tapi lemah kepimpinan politik. Kerana kepimpinan politik, tidak semestinya yang kuat iman mampu memimpin di sudut kepimpinan. Maka Nabi tak bagi kepada orang yang saleh tapi tidak berkemampuan. Kerana syarat kepimpinan qawiyun amin, kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Sebab itu Nabi lantik orang seperti Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid dalam sejarahnya dia pernah langgar arahan Nabi. Nabi kata jangan bunuh tawanan perang. Tapi dia tengok tawanan perang ni, tawanan ni, dia bunuh. Perang kan, kalut-kalut kan. Mana nak jaga tawanan lagi. Nabi berlepas diri daripada dia. Tapi Nabi terus melantik dia. Sebab dia ada kekuatan yang tak ada pada orang lain. Dia ada kekuatan. Nabi sebut dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi kata, an-nasu kama'adin. كمعدن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو إذا فقهوا. Manusia ini seperti barang galian emas dan perak, yang terpilih semasa jahiliyah, terpilih juga semasa Islam, dengan syarat dia kena faham. Sebab tu sahabat yang baru masuk Islam, baru je masuk, macam Amr bin As, terus Nabi bagi jawatan. Sebab apa? Nak kira yang sini ramai lagi. Sebab dia ada kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena balik tadi, orang yang kamu ambil menguruskan kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Timbul soalan di kalangan ahli-ahli siasah. Kalau kita ada dua calon, satu kuat, yang ini satu berkemampuan, ada skill, ada karisma dalam politik, tapi kurang amanah. Seorang kuat amanah, kurang apa? Kurang kemampuan. Kita nak pilih yang mana? Ha? Kita lihat perkara ni dibincangkan hari ini, tetapi 1300 tahun yang lepas para sarjana Islam telah pun membincangkan persoalan ini dalam tulisan-tulisan mereka di dalam As-Siyasatul Syar'iyah, di dalam politik Islam. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia ada buku As-Siyasatul Syar'iyah fi Islahir Ra'i wal Ra'iyah. Buku tentang politik Islam. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, apabila dia mengulas hal ni, kata Imam Ahmad, kita nak kena tengok jawatan apa kita nak bagi kat dia. Kalau di medan perang, kita ambil hak soleh je, tapi tak kuat, mati dah. Kita kata dia soleh, bagi dia pergi depan. Orang pancung pun, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dia tak boleh lah. Dia nak kena kuat. Tapi kalau bahagian jaga duit, dia nak kena amanah. Kan?
Kalau dia licik, tapi korang amanah, hilang duit kita. Pasal dia pandai kelentong daripada kita. Jadi ini nak kena lihat apa pada posisi mana jawatan itu nak diberikan. Jawatan itu memerlukan yang mana lebih. Dan ini dibahaskan di dalam Al-Quran. Dan dibahaskan oleh saran. Sebab itu kita kata Quran telah menjadi hidayah, kitab hidayah dan petunjuk kepada manusia. Maka idea dalam sepanjang kepimpinan Islam, dia mencari manusia yang memimpin ini qawiyun amin, yang kuat dan yang amanah. Jadi yang kuat dan yang amanah ini Islam tak sebut mesti macam saya kata tadi mullah. Tapi apabila muncul negara Iran, ini saya sentuh sampingan, pada tahun 79, 78, 99, mula orang Islam berfikir pemimpin negara mesti ulama. Kalau macam tu saya untung sikit lah. Bukanlah ulama kan, tapi golongan agama untung lah. Tapi sebenarnya idea ini tidak dicetuskan. Idea dalam politik pemerintahan Islam yang berkemampuan. Sebab tu maka golongan pemerintah umara disuruh untuk bersama dengan ulama. Kerana barangkali ada ulama, tapi kalau ada ulama tapi dia ada skill pemerintahan yang bagus seperti Umar bin Khattab, maka dia patutlah lagi kelebihan untuk dia seperti Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau ada ulama tapi dia tak tahu siasah, dia tak boleh memerintah. Sekalipun dia boleh jadi imam, mungkin dia boleh bagi fatwa, mungkin dia boleh menjadi penasihat pemerintah. Maka apabila muncul negara di Iran, ramai orang menganggap bahawa Islam menyuruh golongan mullah ataupun orang yang berserban memerintah negara. Tapi ini sebenarnya tidak berasal daripada pandangan asal kesarjanaan. Pandangan asal kesarjanaan orang yang layak. Mungkin berserban, mungkin tak berserban, tak ada masalah. Mungkin ulama dan mungkin tak. Tapi kelayakan berkait dengan politik. Politik itu pula hendaklah berkait kepada dia panggil manazilun nas. Berkait dengan situasi manusia. Untuk menjadi pemimpin di Arab Saudi mungkin tak sama jadi pemimpin di Malaysia. Nak menjadi pemimpin di Malaysia mungkin tak sama nak jadi di Turki. Kerana dia mempunyai environment yang berbeza, yang memerlukan skill yang berbeza dan latar yang berbeza. Maka balik kepada tadi, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliah. Allah perintah kita supaya bagi amanah kepada yang layak. Maka mencari orang yang layak itu wajib dalam agama. Kerana hanya orang yang layak yang dapat buat benda yang kedua. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Bila kamu merintah di kalangan manusia, merintah dengan adil. Kenapa dia mampu menjalankan keadilan? Pasal dia berkemampuan. Dan barulah Allah habaqkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taat Allah, taat Rasul dan taat pemimpin. Tapi kalau dia mai taat pemimpin dulu, dia tak mai pilih hak betul, kita akan menghadapi masalah dan krisis dalam dunia Islam. Dan ini adalah nasihat Al-Quran yang mana kita semua kena lihat bagaimana melaksanakannya, insya-Allah. Hatta dalam pengurusan pentadbiran kita, kita pilih manusia berdasarkan yang berkemampuan dan yang amanah. Tapi skill kita, bila saya nak pilih pegawai di pejabat, kita tak mampu tengok amanah apa. Kita akan tengok pada sijil je lah. Sijil melaporkan kebolehan dia di sudut mungkin pendidikan ataupun melaporkan tentang pengalaman dia. Tapi kita perlu juga satu nilai. Menilai amanah kadang-kadang sikit susah kerana manusia kadang-kadang tak tahu. Tapi Quran menegaskan dua benda, kuat dan amanah. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Terima kasih banyak. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.